Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sambung pada subtopik yang seterusnya, iaitu istihbabud dalki 'indal ghusli, iaitu sunat dituntut menggosok ketika mandi. Jadi subtopik yang seterusnya iaitu sunat menggosok ketika mandi ini bukan tertakluk kepada mandi haid saja, bahkan tertakluk dan termasuk juga mandi janabah, mandi wajib hal lain lah. Maka dia pun sebut istihbabud dalki 'indal ghusli, iaitu sunat dituntut menggosok ketika mandi. Beliau pun mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, telah berkatalah ia Aisyah, inna imra'atan, bahawa sesungguhnya seorang perempuan, imra'atan isim inna, khabar sa'alatin nabiyya, an-nabiyya maf'ulun bih, telah bertanya ia, itu khabar inna, telah bertanya ia perempuan itu akan maf'ulun bih Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya an ghusliha, berkaitan mandinya perempuan, minal haidhi, daripada haid. Minal haidhi jar majrur. Orang perempuan tanya Nabi. Jadi dalam masalah agama tidak ada malu kepada siapa-siapa. Sama ada perempuan sendiri tanya sama perempuan, ataupun perempuan tanya sama tanya dengan orang lelaki. Jadi ada perempuan tanya Nabi SAW berkaitan dengan mandi haid. Maka fa'amaraha, maka menyuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maf'ulun biha, akan perempuan, kaifa taghtasilu, bagaimana mandi oleh perempuan tersebut. Maka qala, telah bersabdalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata gini, khudhi fursatan min miskin fatatahhari biha, ai bi fursah itu, ambillah oleh engkau wahai perempuan akan fursah. Fursah ni makna sepotong kapah. Sepotong kapah min miskin, daripada kasturi. Makna kapah yang kamu potong, sepotong kapah tu diisi dengan kasturi. Fatatahhari biha, kemudian bersucilah oleh engkau biha, dengan dia, dengan kapah yang ada kapah yang ada kasturi tersebut. Maka sahabiah ni pelik. Kok mana calik dengan kapah? Maka dia pun tanyalah. Qalat, berkata ia perempuan tu, kaifa atataharu, bagaimana hendak aku bersuci, yakni dengan kapah yang kamu suruh buat tu. Qalat, Nabi SAW pun kata lagi, tatahhari biha, sucilah oleh engkau dengan dia, dengan fursah tadi, dengan kapah yang ada misk. Kali kedua dah Nabi ulang. Jadi asal dalam fi'il madhi, tatahhara yatatahharu, buang ya mudhara'ah, tatahharu, masuk ya muannatsah tu, tatahhariyah fi'il amr. Nabi SAW ulang lagi, sucikanlah dengan kapah tersebut. Maka qalat, tak faham lagi perempuan ni, telah berkata ia perempuan ni, kaifa, macam mana nak suci tu? Maka Nabi SAW pun ulang kali ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Nabi SAW, subhanallah, maha suci Allah, tatahhari, yakni tatahhari biha, sucilah oleh engkau dengan fursah minal mistu. Maka dia tak faham. Lepas sudah, Aisyah pun kata, ada fa'a. Bukan. Bukan. Fajtabadtuha, maka menariklah oleh aku Aisyah akan dia, akan perempuan, tarik mari, ilayya, kepada aku. Tak faham kan Nabi kata apa, dia pun tarik. Nabi pun tak cakap secara sarih. Kalau dia Nabi tidak akan mengungkapkan perkara-perkara yang perkataan-perkataan yang keji, yang alat-alat sulit ni. Maka dia pun tak faham, Aisyah pun tarik mari. Dia kata begini, faqultu, maka berkata oleh aku Aisyah, tatabba'i biha, ai bi fursah tadi, bersihkanlah oleh engkau dengan kapah yang ada kasturi itu,
akan maf'ulun bih atharad dami, akan kesan-kesan darah. Mana kamu bersihkan darah tadi di farah tu dengan kapah tadi yang berisi dengan kasturi. Cuma dalam kitab Minhajul Talibin ada bahas lah. Meletakkan wangian seperti kasturi, yang utamanya kasturi, di farah itu adakah sebelum mandi ataupun selepas mandi. Dan dibahas juga adakah dikenakan kepada orang yang sudah suci daripada haid ataupun orang yang istihadah. Berlaku khilaf lah. Ada yang kata ketika darah itu keluar pun boleh lap dah dengan kasturi tu, boleh calik dengan kasturi tu, ataupun ketika suci. Yang banyaknya menyokong ketika selepas suci supaya tak berlumuran darah tu. Sebab tujuan asal letak misk, letak kasturi itu untuk mewangikan farah. Dan letak misk itu dalam kitab Sabilan yang dinukil dalam kitab Tofah dan sebagainya tu, dia kata antara manfaat letak kasturi di dalam ke dalam farah, cari di farah tu selepas haid, selepas suci maksudnya, ialah antaranya kalau dia mengandung maka susah untuk gugur. Kalau dia mengandung maka susah untuk gugur. Kalau yang selain daripada mengandung untuk mewangi kafarah untuk suami lah. Itulah. Jadi menjaga kesucian ataupun kebersihan farah di bawah tu. Jadi kalau orang mengandung, dia molek pakai hak tu supaya tidak mudah gugur kandungan. Itu disebutlah kitab Sabil al-Muhtadin, dalam kitab Tofah dan sebagainya. Supaya dia punya kandungan tu kuat lah. Dia dalam perut tu ada kandungan, ada anak tu dengan kukuh, tidak mudah gugur. Tidak mudah gugur. Kuat dia punya farah tu untuk menampung anak dalam dia. Habis. Jadi itulah kisahnya. Jadi Nabi SAW tu sebut benda tu dia tak faham perempuan. Jadi biasalah. Tak faham ni biasalah berlaku di kalangan perempuan sejak zaman Nabi SAW. Lepas tu bila mengajar fiqh dia kena jelas satu-satu. Contoh mengajar bab haid, dia kena jelas satu-satu 24 jam tu macam mana 24 jam. Kalau tak dia tak faham. Macam mana cara nak tengok suci, macam mana bila nak tengok kapah, bila nak jolok kapah. Waktu-waktu kita mengajar bab haid nifas, kena terperinci sebab dia mungkin tak faham. Jadi siapa lagi yang nak memahamkan melainkan kita kalau kita mengajar. Jadi kita kena huraikan secara terperinci supaya perempuan tu dapat faham. Jadi Sayyidatina Aisyah yang sentiasa mulazamah dengan Nabi, dia akan jawab berkaitan dengan ni. Sebab tu dia yang paling afqah di kalangan para isteri Nabi SAW. Dalam bab fiqh dia yang paling faqih. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada satu riwayat yang lain. Riwayat yang lain ni an Aisyah, daripada Aisyah juga, bahwasanya anna Asma'a, bahwasanya Asma wahia bintu Syaklin. Asma bintu Syakal sa'alat an ghuslil haid. Itu dalam hadis kita di asal lah. An Aisyata, daripada Aisyah, anna Asma'a, bahwasanya Asma wahia bintu Syakal, dalam keadaan Asma itu anak perempuan Syakal, sa'alat, bertanya ia, an ghuslil haid, berkenaan dengan mandi haid. Sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil haid. Maka hadis dia begini. Maka Nabi pun sebut, wa ta'khudhu ihdakunna, dan ambillah oleh fa'il salah seorang daripada kalian, maf'ulun bih, ma'aha, akan airnya, air salah seorang daripada kalian, wa ataf, wa sidraha, dan daun bidaranya, daun bidara salah seorang daripada kalian. Mana air tersebut air yang ada wangian lah. Tadi kasturi, kalau tak ada kasturi, guna wangian apa? Guna wangian yang selain kasturi yang wangi. Tu. Kalau tak ada juga air lah, tu habis cerita, itu air. Wa fatatahharu. Dalam kitab hadis disebut fatatahharu. Cuma kita muskil lah sikitnya. Sebab kalau fatatahharunya, kalau fatatahharu, fi'il mudhari' apa yang fatatahharu? Kalau kita kata fi'il mudhari', kalau asal fi'il madhi tahhara. Kalau tahhara yutahhiru. Kalau fi'il mudhari' yang muannas fatutahhiru. Kalau kita guna asal fi'il madhi tatahhara ya tatahharu. Nak jadi fi'il mudhari' tatahharu. Mungkin kita kata fatatahharu ni dihazaf ta mudhara'ah. Boleh jadi begitu. Dihazaf ta mudhara'ah. Boleh jadi begitu lah. Sebab fatatahharu tu baru merujuk kepada huwa hiya. Fatatahharu ay fatatahharu hiya. Hiya tu yang kembali kepada ihdakunna.
Fatuhsinu. Ni boleh fi'il mudhari'. Ahsana yuhsinu. Tuhsinu. Fatuhsinu. Maka hendak bersucilah. Maka bersucilah oleh salah seorang kalian. Fatuhsinu tuhura. Maka hendak memperbaiklah ia oleh kalian. Oleh salah seorang pada kalian. Maf'ul bih at-tuhura akan suci tersebut. Mana kita mensucikan diri daripada selepas terputusnya darah dengan sebaiknya. Dengan ada syarat-syaratnya. Ra'i segala sunat-sunatnya. Summa tasubbu. Kemudian menuang ia ihdakunna oleh salah seorang pada kalian. Ala ra'siha. Atas kepalanya. Kepala ihdakunna. Kepala salah seorang daripada kalian. Lepas menuangkan air. Fatudlikuhu. Maka adlaka yudliku idlak. Maka menggosok-gosok ia oleh salah seorang pada kalian. Maf'ul bih. Hu akan ia. Akan ra'saha tu. Akan kepalanya. Dalkan. Akan sebagai gosok yang syadidan. Jadi. Kalau dalkan ni nak jadi maf'ul mutlaq. Dia kena fatadlukuhu lah. Dia tak boleh jadi adlaka yudliku idlak. Tapi tak silap tengok hadisnya, dia tulis fatudlikuhu. Fatudlikuhu. Tak apa, tengok hadis ya. Ikut hadis ya, fatudlikuhu. Sebab kalau nak jadi maf'ul mutlaq, jadi maf'ul mutlaq dengan fi'il tu kena sama. Dia tak boleh beza. Kalau beza jadi lain. Tak apalah, kita ikut hadis tu. Macam mana cara, sebab tu kadang-kadang hadis ni, kalau dengan ilmu nahwu semata-mata tengok hadis, nampak macam canggah dengan ilmu nahwu. Dia kena ada benda tu. Dia ada benda tu macam Quran. Kita tengok baca, kita mengaji ilmu nahwu, ilmu sarah. Tengok Quran, dia buat cara lain. Macam mana? Jadi ada benda-benda yang kadang-kadang istithna daripada Quran. Benda tu tak termasuk dalam kaedah umum bila Quran sebut begitu, bila hadis sebut begitu. Wallahu alam, kita tengoklah hadis tu. Fatudlikuhu dalkan syadidan. Syadidan tu sifat bagi dalkan. Gosok dengan gosok sungguh. Ni sunat. Ketika mandi wajib, kita gosokkan. Bukan setakat kepala ya, rambut. Bahkan badan-badan lain lah. Cuma badan ni tidaklah berapa gosok sangat sebab dia tak ada bulu. Dia tidak ada bagi kemungkinan tak sampai air. Sebab jelas kulit ni memang terbentang luas macam ni. Tapi kalau rambut dia perlu kepada gosok sikit supaya sampai air. Hatta tablugha, sehingga sampailah ia perempuan tadi syu'una ra'siha. Apa syu'una? Ai usula ra'siha, yakni kulit rambut kepalanya. Sampai ke kulit kepala tu, mana sampai ke tempat tumbuh rambut tu lah, dia gosok. Okey. Thumma tasubbu 'alaiha 'ala syu'uni ra'siha tu al-ma'a. Kemudian menuang ia ihdakunna tu atas usul rambut tadi, tempat tumbuh rambut tadi, maf'ul bih al-ma'a akan air. Selesai. Itu hadis berkaitan dengan sunat untuk menggosok ketika mandi wajib. Rawahul Bukhari wa Muslimun, telah meriwayatkan akan hadal haditha, akan hadis ini oleh fa'il Imam Bukhari, Ataf, dan Imam Muslim radhiyallahu taala anha. Maka dia pun sebut wal hadithu dalun ala istihbabi dalkil mar'ati nafsil mar'ah. Dan bermula hadis ini, al hadithu mubtada khabar, dalun menunjuk ia hadis ni ala istihbabi jar majrur, atas tuntutan dalki menggosok al mar'ati oleh seorang perempuan, dalkil mar'ah idhafah masdar kepada fa'il, nafsiha taukidnya diri perempuan tu, idza tatahharat apabila bersuci ia perempuan, minal haidhi daripada haid. Bersuci daripada haid maknanya mandilah. Sunat untuk gosok. Begitu juga lelaki yang kalau ada rambut panjang ketika dia mandi junub, dia pun sunat gosok juga. Habis. Wallahu a'lam. Bermula Allah itu yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam.